Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua yang menonton di channel Cerita Nusantara. Sekarang kami berada di depan sikit. Kami berada di Bukit Saint John, tapi orang Melayu ataupun orang Melaka panggil Bukit Senjuang. Di mana tuan-tuan dan puan sekalian, bukit ini adalah bukit yang telah dibina sedikit pertahanan lah. Anda boleh tengok di sini, kawasan Meriam di sini dibina oleh Belanda Belanda untuk menyelamatkan Melaka ketika itu daripada serangan Bugis dan juga serangan Aceh. Jadi anda boleh nampak di belakang tu ada laut. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bukit ni memang sangat lama, sudah sangat lama, dan sekarang menjadi tumpuan untuk orang sekadar berjoging saja. Mungkin hari Minggu ada orang yang keluar masuk di sini. Jadi inilah bukti bahawa ketika itu, Belanda memang betul-betul nak pertahankan Melaka daripada serangan bukti orang Bugis dan juga orang Aceh. Nak selamatkan Melaka ketika itu. Jadi boleh disambung oleh kawan kita, Tuan Hafiz. Boleh pusing-pusing sekitar ni. Baik, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya adalah pengacara jemputan anda dalam Cerita Nusantara, dalam episod kita di Bukit Senjuang. Kat belakang kita ni, kita kalau ikut kita boleh lihat sana ada dalam sekitar 5 meriam meriam sejak tahun 1600 dulu masih berada di kedudukannya, cuma dah diperbaiki sedikit dengan dia punya roda, dia punya tapak kayunya. Baik, kota ni dibina Belanda sekitar tahun 1600 bagi mengekang serangan daripada Sultan Melaka yang mendapat bantuan dari Bugis. Bugis di selatan sebelah sana, dan Aceh, kerajaan Islam Aceh dari utara di sebelah sana. Jadi dikatakan Aceh banyak menyerang dari laut. Dari laut. Aceh banyak menyerang dari laut. Dan tentera Bugis dengan pengaruh kerajaan Melayu Melaka yang hampir roboh ketika itu, menyerang dari darat, dari sebelah selatan di sekarang kita namakan tu Johor, negeri Johor. Jadi bangunan ni diperbaiki semula setelah lama ditinggalkan, sekitar tahun 1600. Katanya kat sini dulu agak besar, ada gereja kecil, ada penempatan, sini lah. Ada penempatan tentera Belanda di sini. Jadi kita sambil-sambil tu kita turun, kita tengok keadaan bukit ni yang masih kekal dipelihara. Jadi jom. Di Meriam. Sekeliling ni dia protect. Sekeliling ni potensi diserang. Sekeliling ni potensi diserang. Sebab kalau kita lihat sana, kalau kita zoom boleh memang jelas sana zoom memang laut. Kalau tak salah saya, masa dulu sebelum tanah ditambak, laut tak jauh saja daripada laut tak jauh daripada depan ni. Depan ni je. Depan ni je. Kawasan hotel depan ni pun. Kawasan hotel depan ni tak jauh. Selepas tu mula ditambak untuk pembangunan rakyat Melaka bertambah. Dan bila lihat di sini, kita menghadap sebelah selatan, juga diletakkan meriam menghadap selatan bagi mengekang serangan Bugis. Bugis datang dari selatan, Aceh dikatakan menyerang dari sebelah utara. Aceh dengan kapal-kapal dari sebelah utara untuk membantu menghalau Belanda dari tanah Melaka. Jadi boleh lihat ada bahasa. Memang dulu punya ni? Ya. Yang dulu punya tu ni.
Albert de Graaf Amstellon benda lah. Ni lambang syarikat Hindia Timur Belanda Belanda datang kerana perniagaan dulu. Ini adalah peninggalan masih kekal di atas bukit menghadap sebelah selatan. Yang ini bangunan ni dibina semula. Dulu roboh sikit. Dulu roboh sikit. Ini telah diperbaiki sebab dulu besar sikit kawasan ni. Ni dibina. Nampak dibina semula sebab katanya dulu ada penempatan untuk askar dia, ada gereja kecil. Ada gereja kecil. Jadi anda lihat strategiknya ni, ianya menghadap laut, menghadap Pelabuhan Melaka yang masa dulu sibuk sibuk. Jadi sekarang inilah dia, kita berada di pintu masuk. Pintu masuk yang dibina semula dengan bentuk asalnya. Jadi kalau lihat tinggi bukit ni memang tak dia punya strategiknya menghadap penempatan, menghadap arah utara dan selatan Selat Melaka. Jadi tahan dia dah berduri dalam sekarang. Rosak tu. Jadi kalau ada jaga sikit ada barang kot. Dia macam sapu ke. Betul. Jadi bangunan ni katanya memang digunakan habis-habisan oleh Belanda. Oleh Belanda untuk mempertahankan dia kepentingan mereka di bandar di negeri Melaka. Jadi ketika perubahan kuasa, mereka bertukar kuasa dengan British sekitar 1824, barulah bangunan ini ditinggalkan. Jadi kalau lihat ini bangunan dia boleh lihat dia punya kedudukan strategiknya menghadap laut dan menghadap darat. Baik tuan-tuan, inilah sedikit kita punya sharing di Bukit Senjuang Bukit Senjuang. Jadi pada anda semua boleh jemput datang ke negeri Melaka. Tidak ada bayaran yang dikenakan untuk anda melawat Bukit St. John ini, atau kita kenali dengan nama Bukit Senjuang. Jadi inilah bukti Belanda dulu, Melaka dulu dia bukan kalah terus. Ya, betul. Di sini kita nampak di sini Melaka ketika kerajaan itu roboh, itu yang istana, kawasan tu je. Pengaruhnya masih kuat, iaitu Bugis datang membantu menyerang Belanda dari arah selatan. Dan kita dapat lihat kerajaan Aceh kerajaan Islam Aceh juga membantu menyerang dari laut di sebelah utara. Jadi kita boleh lihat di sini sekitar tahun 1760 bangunan ni untuk mengekang Aceh dan Bugis, batu letrit. Jadi ada tentera yang telah ditempatkan di sini berkawal sepanjang masa untuk mengawal pelabuhan. Ada yang kata Sultan dulu lari. Bukan lari. Sultan dah baik. Baik, ada yang kata ceritanya Sultan lari sehingga ke masih lagi menyerang. Sehingga bertapak di Riau apa benda semua. Memang cerita yang benar, namun atas faktor strategi untuk mengumpul kekuatan menyerang Belanda. Baik, anda lihat ini buktinya. Buktinya sehingga Belanda terpaksa membina satu kota yang besar, kuat, strategik menghadap laut dan darat di waktu yang sama, untuk mengekang serangan yang dipimpin oleh Sultan Melaka dan pengaruhnya untuk merebut kembali pelabuhan Melaka. Jadi inilah dia kota St. John terima kasih untuk waktu anda bersama Cerita Nusantara. Kita bersama lagi lain kali. Terima kasih.